Okey, jadi apakah itu rasuah? Rasuah merupakan satu perbuatan penerimaan atau pemberian upah sama dalam wang atau hadiah yang menjadi dorongan untuk seseorang untuk melakukan tugasan yang terlibat dalam tugasan rasmi. Saya akan menerangkan tentang 4 bentuk rasuah. Yang pertama adalah menerima atau meminta suapan. Suapan ini berlaku apabila seseorang menerima wang tunai, hadiah atau perkhidmatan sebagai balasan atas suatu tugas. Yang kedua adalah memberikan suapan. Ini terjadi apabila seseorang menawarkan wang, upah, diskaun atau jawatan untuk mempengaruhi keputusan pihak yang lain. Yang ketiga, membuat tuntutan palsu, di mana seseorang mengumpulkan bayaran terhadap kerja atau barang yang tidak dilakukan atau menaikkan harga secara tidak sah. Yang keempat, menyalahgunakan kuasa. Ini biasanya terjadi dalam kalangan pejabat awam, di mana mereka menggunakan kuasa atau jawatan mereka untuk kepentingan pribadi dalam membuat keputusan. It's been described as the world's biggest corruption scandal that so far embroiled Brazil's current and former presidents, at least 2 other former South American leaders, and key members of Brazil's business elite. Right now, though, we turn to Brazil, where the national oil company Petrobras has been mired in a decade-long corruption scandal. Jail terms for corruption. Supreme Court ordered corruption probes against around 100 politicians, including several government ministers, and around former President Lula's conviction for Lula remains free, but his ambitions to return to power. Skandal ini telah melibatkan amalan rasuah syarikat minyak Petrobras di Brazil. Skandal ini telah berlaku sekitar tahun 2014 dan dikenali melalui siasatan Operation Car Wash. Isu ini telah melibatkan pegawai Petrobras, ahli politik dan kontraktor. Kontraktor telah menaikkan harga projek ini dan menggunakan lebihan wang untuk rasuah serta kepentingan pribadi. Setelah siasatan awal dijalankan, ramai pihak berkepentingan dan ahli politik telah didakwa dan ditangkap. Isu ini juga menjejaskan ekonomi Brazil, menjatuhkan kepercayaan rakyat dan mencemar reputasi syarikat. Terdapat 6 tokoh yang terlibat dalam skandal Petrobras, iaitu Alberto Yosef yang merupakan tokoh penting dalam skandal Petrobras, iaitu di mana beliau telah terlibat dalam perubahan wang haram dan juga rasuah. Paulo Costa yang merupakan bekas eksekutif di Petrobras, di mana beliau telah terlibat dalam skim rasuah serta telah bekerjasama dengan syarikat pembinaan dan juga sogokan. Seterusnya ialah Michel Temer yang merupakan naib presiden di Petrobras dan telah bertanggungjawab dalam pengagihan wang haram serta telah menerima wang haram sebanyak 1.5 juta US dollar. Baiklah, pesalah yang seterusnya iaitu Sir Renan Calheiros yang merupakan seorang ketua senator Brazil. Beliau dipercayai telah menerima suapan sebanyak 240,000 US dollar daripada syarikat Servant sebagai suapan. Yang seterusnya iaitu Sir Ricardo Junha yang merupakan seorang ketua speaker Brazil. Beliau telah mencuci wang sebanyak 5 juta US dollar. Yang terakhir iaitu Sir Anibal Gomes yang merupakan seorang legislatif dipercayai telah bekerjasama atau bersepakat dengan Sir Renan Calheiros tadi yang juga menerima suapan daripada syarikat Servant. Saya akan mengupas tentang kesan isu daripada skandal rasuah Petrobras ini. Kesan yang berlaku bukan sahaja menguncang syarikat itu sendiri, malah memberi impak yang sangat dalam kepada seluruh negara Brazil dari pelbagai sudut. Kesan yang pertama dan paling nyata adalah ekonomi terganggu. Petrobras merupakan gegasi minyak di Brazil, tetapi akibat skandal ini syarikat
tersebut terpaksa menanggung kerugian yang sangat besar. Bukan itu sahaja, nilai saham Petrobras merosot dengan drastik di pasaran global. Apabila sebuah syarikat tunjang negara lumpuh sebegini, ia memberi kesan rantaian kepada projek-projek infrastruktur lain yang terpaksa dihentikan, sekaligus membangkitkan pertumbuhan ekonomi Brazil pada ketika itu. Kesan yang kedua ialah hilang kepercayaan daripada pelabur asing. Rasuah adalah racun bagi pelaburan. Apabila skandal ini terbongkar, pelabur luar mula hilang keyakinan terhadap ketulusan pasaran di Brazil. Mereka takut modal yang dilaburkan akan hangus akibat ketidaktentuan undang-undang dan integriti. Akibatnya berlaku penurunan besar dalam pasaran saham Brazil secara keseluruhan kerana pelabur lebih memilih untuk menarik keluar modal mereka ke negara yang lebih stabil. Kesan yang ketiga dan paling kritikal adalah hilang kepercayaan rakyat. Skandal ini bukan sekadar isu duit, tapi adalah isu integriti. Rakyat melihat bagaimana institusi negara yang sepatutnya melindungi kepentingan awam telah dikhianati oleh pemimpin dan pegawai tinggi. Ini merosakkan imej institusi negara dan menyebabkan rakyat hilang kepercayaan total terhadap kerajaan. Perasaan dikhianati ini akhirnya mencetuskan protes besar-besaran di jalanan, seperti yang kita dapat lihat dalam visual pembentangan ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amirul Mutubani. 108909 akan mengupas mengenai langkah mengatasi rasuah. Yang pertama, penguasaan undang-undang. Dalam konteks skandal Petrobras, pihak kuasa tempatan di Brazil, iaitu Office of the Comptroller General CGU, perlu mengesan dan menyiasat kesalahan undang-undang, dan sudah tentu usaha ini akan sangat sukar jika tidak mendapat sokongan masyarakat. Dan langkah yang kedua adalah pendidikan masyarakat. Masyarakat perlu dididik daripada umur yang awal lagi supaya mereka peka dengan kegiatan rasuah yang berlaku di sekitar dan dapat menyokong usaha memerangi rasuah tempatan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, bagi langkah mengatasi rasuah, peranan masyarakat sangat penting. Setiap individu perlu berani melaporkan sebarang aktiviti rasuah kepada pihak berkuasa seperti SPRM dan tidak berdiam diri terhadap amalan ini. Kerjasama masyarakat dapat membendung gejala rasuah daripada terus berleluasa. Selain itu, mengenakan hukuman yang tegas terhadap pesalah rasuah juga penting. Hukuman yang berat dapat memberi pengajaran kepada pesalah dan menjadi pencegahan supaya orang lain tidak melakukan kesalahan yang sama.